Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'izna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adanya kebaikan, adanya sedikit sebanyak ibrah pengajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan setiap daripada kita insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama di ruang komen. Saya nampak di ruang komen ada Farida Abu Bakar, Safia Sapian, Izzah Salik, Syarina Osman, Nur Hayati Yahya, Nur Razia Mukhtar, Arif Taib, Tuan Nur Rahim Sharif, Hardi Suhaimi, Ummi Zaihadi, Nur Asia Ahmad, Khatijah Nayan, Rukumah Yusuf, Nazifah Abdullah, Yaya Lia, Rohidah Abdul Rahman, Anita Maizan, Karimah binti Abu Bakar, Zaharah Alias, Kamiza Muhammad Amil, M. Nasir Harun, Rokiah Mustafa, Jamaliyah Manab, Laitun Absah, dan juga Aminah Hitam, Nurisa Wan Hassan, Nur Zaidah Jailani, Laila Umar, Marwani Ahmad, Zainun Hadi, Rani Idris, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Elfira, Tuan Nur Rahim Sharif, Maryam Umar, Nadiah Nawawi, Ruzia Ma'aruf, Zuraida Siddiq, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita nak sambung daripada muka surat 229. Muka surat 229. Lalu semalam kita telah belajar pada bab yang keempat tentang hukum berselawat kepada para nabi alaihimussalatu wassalam yang lain selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya digalakkan, bahkan sunat. Begitu juga selawat dan salam kita dah belajar untuk para malaikat, maka hukumnya pada waktu itu digalakkan dan sunat. Adapun untuk berselawat kepada selain daripada para nabi dan malaikat, seperti kepada para sahabat, maka hukumnya adalah tidak digalakkan. Apakah maksud tidak digalakkan? Maka ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tanzih, ada yang mengatakan khilaful aula, pada waktu itu menyalahi yang lebih baik, yang lebih afdal. Namun pendapat yang paling kuat adalah pada waktu itu, kata Imam Nawawi, larangan itu adalah makruh tanzihi. Contohnya kita menyebut Sayyidina Ali alaihi salatu wassalam. Walaupun daripada sudut terjemahan pada waktu itu tidak ada masalah, namun daripada sudut penggunaan para ulama mengatakan makruh tanzihi, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya kita nak baca daripada muka surat 229, perenggan yang kedua. Muka surat 229, perenggan yang kedua. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruangan komen. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Wattafaqu ala jawazi ja'li ghairil anbiya'i tab'an lahum fis salah.
Okey, kalaulah pada waktu itu selain daripada para nabi seperti keluarga nabi, para sahabat, maka pada waktu itu diucapkan bersamaan dengan para nabi alaihimussalatu wassalam, maka yang itu tidak ada masalah. Sebab itu kata Imam Nawawi, para ulama juga sepakat untuk menyertakan, mengharuskan selain para nabi bersama dengan para nabi, maksudnya dibacakan selawat dan salam. Di dalam selawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, terjemahan dia. Wattafaqu, dan para ulama sepakat, lalu sampai itu betul, ala jawazi, bahawa diharuskan. Terjemahan diharuskan ini tidak ada. Kita tambah di situ. Bismillah. Okey, lalu kita tambah di sini, para ulama juga sepakat bahawa diharuskan, ala jawaz, terjemahnya tak ada, bahawa diharuskan. Okey, para ulama juga sepakat bahawa diharuskan ala ja'li ghairil anbiya itaba'an lahum, untuk menyertakan selain para nabi bersama dengan para nabi di dalam selawat, fi salah, dalam solat. Lalu fi salah, di dalam solat, lalu kan dalam solat ada tahiyat, maka dan selawat, maka selawat dalam solat, maka pada waktu itu kalaulah minta maaf, fi salah, di dalam selawat, pada waktu itu ketika mana kita selawat kepada para nabi dan kita gabungkan selain para nabi secara tabi', secara ikut bersama, itu tidak ada masalah, kata Imam Nawawi. Fi salah di sini maksudnya di dalam selawat. Fayuqal, maka dikatakan, apakah dia? Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini kita selawat untuk Nabi SAW. Tetapi lepas tu kita selawat untuk keluarga Nabi, wa ala ali Muhammad. Kemudian kita selawat untuk para sahabat Nabi, wa ashabih. Kemudian kita selawat untuk para isteri baginda, ummahatul mukminin, wa azwajih. Kemudian kita selawat kepada zuriat keturunan baginda, wa zurriyatih, dan kepada pengikut baginda, wa tubba'ih. Lalu banyak yang kita selawat. Tapi adakah boleh macam ni? Jawapannya adalah boleh. Kenapa macam ni boleh? Bukankah kita dah kata tak digalakkan untuk selawat kepada selain daripada para nabi? Kerana di sini kita selawat kepada selain daripada nabi secara tabi', secara bersama dengan nabi, bukan berasingan. Macam contoh kita kata Sayyidina Uthman alaihi salatu wassalam, khusus untuk dia secara berasingan. Secara berasingan itu yang tak digalakkan, yang pada waktu itu kata Imam Nawawi makruh tanzih. Akan tetapi pada waktu itu selain daripada para nabi kita selawat untuk mereka beserta dengan Nabi SAW ataupun pada nabi yang lain, maka waktu itu tidak ada masalah. Sebab itu kata Imam Nawawi, selawat seperti ini dibolehkan. Contohnya kita kata Allahumma ya Allah salli, limpahkanlah selawat ala Muhammad, ke atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, ke atas ahli keluarga Muhammad, wa ashabih, kepada para sahabat baginda, wa azwajih, isteri-isteri baginda, wa zurriyatih, keturunan baginda, wa tubba'ih, dan para pengikut baginda. Maka kalau begini tidak ada masalah. Diharuskan, boleh berselawat kepada selain daripada Nabi apabila disertakan bersama dengan Nabi SAW ataupun secara tabi'. Adakah dalil ini boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Imam Nawawi, kesepakatan itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang kita belajar ketika mana dalam bacaan dalam bacaan selawat dalam solat. Kita diperintahkan untuk mengucapkan Ali Muhammad, keluarga para Nabi, dan ketika mana dalam tasyahud. Lalu kaum salaf pula tetap melakukannya di luar solat. Walam yazal as-salaf alaihi kharijas salah. Lalu dalilnya secara jelas adalah ketika mana kita selawat untuk keluarga Nabi di dalam solat.
dan para ulama dan juga para sahabat pada waktu itu meneruskan ketika mana di luar solat. Sebentar kita lihat tentang selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu Imam Nawawi dah bawakan dah berkenaan tentang selawat ke atas keluarga Nabi dalam solat pada muka surat yang ke-153 pada tajuk berkenaan bacaan selawat yang terbaik. Lalu disebutkan di situ, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Kita selawat ke atas keluarga Nabi dalam tasyahud, selepas tasyahud. Wa azwajih, isteri baginda, wa dzurriyyatih, keturunan baginda. Lalu daripada situ ianya menjadi dalil bahawa berselawat untuk selain daripada para nabi beserta dengan nabi dalam solat, maka ada dalam hadis. Adapun di luar solat, kata Imam Nawawi, ianya telah menjadi amalan daripada para salafus salih yang terdahulu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, adapun ucapan salam, tadi ucapan selawat, ini adalah ucapan salam untuk kepada selain daripada para nabi. Wa ammas salam, faqala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina huwa fi ma'na salah. Kata Imam Nawawi, manakala mengenai ucapan salam, akan ada selawat dan salam. Allahumma salli, itu ucapan selawat. Wasallim, itu adalah ucapan salam. Lalu ucapan selawat kita dah selesai untuk selain para Nabi. Adakah untuk selain para Nabi, boleh pada waktu itu kita ucapkan ucapan salam beserta dengan para Nabi? Maka jawapannya boleh. Kata Imam Nawawi, manakala mengenai ucapan salam apabila digabungkan bersama dengan Nabi SAW, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini yang merupakan salah seorang ulama daripada kalangan ulama Syafi'i mengatakan hukumnya adalah sama seperti hukum selawat. Ia tidak diucapkan dalam ketidakhadiran dan tidak diucapkan secara khusus untuk selain Nabi. Kalaulah pada waktu itu nak diucap khusus, contohnya nama seseorang dan salam ke atasnya secara khusus bersendirian, maka pada waktu itu tidak digalakkan. Tetapi kalaulah bersama beserta dengan para Nabi, maka pada waktu itu tidak ada sebarang masalah. Oleh itu, tidak dikatakan Ali, Sayyidina Ali, maksudnya sahabat Ali alaihi salam, tidak dikatakan begitu. Hukum ini merangkumi sama ada orang itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Bagi orang yang masih hidup, boleh diucapkan kepadanya salamun alaik ataupun salamun alaikum ataupun assalamu alaika ataupun assalamu alaikum. Lalu untuk orang yang masih hidup, pada waktu itu tidak ada masalah. Ini disepakati bersama dan akan dijelaskan dengan lebih terperinci dalam bab masing-masing insya-Allah. Lalu akan dibincangkan lebih lanjut pada masa akan datang, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Fasal yang berikut nak menyebutkan ucapan radhiyallahu anhu dan juga ucapan rahimahullah untuk para sahabat dan juga para tabi'in dan selain para tabi'in. Apakah hukum dia? Sebab itu kata Imam Nawawi, fasal sunat, maksudnya digalakkan untuk mengucapkan lafaz redha. Lafaz redha maksudnya apa? Radhiyallahu anhu untuk sahabat yang lelaki, radhiyallahu anha untuk sahabat yang perempuan, ataupun kalaulah ramai maka radhiyallahu anhum. Maka apakah hukum mengucapkan lafaz redha, radhiyallahu anhu? Dan juga lafaz rahmat, iaitu rahimahullah untuk selain para sahabat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu taraddi wa tarahum ala sahabati wa tabi'ina faman ba'dahum minal ulama wal ubbad wa sairil akhyar. Kata Imam Nawawi, disunnatkan untuk mengucapkan lafaz taraddi,
Apa taraddi? Kita tulis dalam kurungan itu lafaz radhiyallahu anhu, dan tarahum iaitu rahimahullah. Maksud taraddi, sahabat-sahabat tulis supaya faham, taraddi maksudnya ucapan radhiyallahu anhu. Tarahum maksudnya pada waktu itu adalah ucapan rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nawawi, disunnatkan untuk mengucapkan taraddi dan juga tarahum kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para tabi'in dan juga para ulama. Lalu untuk sahabat ucapan radhiyallahu anhum, untuk tabi'in dan para ulama ucapan rahimahullahu ta'ala. Dengan mengucapkan radhiyallahu anhu dalam kurungan untuk sahabat, atau rahimahullah untuk tabi'in dan juga selepas daripada mereka, atau yang sama makna dengan dia, apa-apa yang sama makna dengannya. Manakala sebahagian ulama berpendapat ucapan radhiyallahu anhu, pandangan pertama kata Imam Nawawi, dua-dua perkataan ini boleh untuk sesiapa. Minta maaf, pandangan yang pertama. Lalu radhiyallahu anhu boleh untuk kita ucapkan kepada bukan sahabat juga. Itu pandangan pertama yang Imam Nawawi nukilkan. Rahimahullah boleh kita ucapkan untuk sahabat, walaupun selalu sahabat kita sebut radhiyallahu anhu. Tapi pandangan yang pertama kata Imam Nawawi, ianya pada waktu itu boleh untuk sesiapa. Radhiyallahu anhu dan rahimahullah sama ada untuk sahabat ataupun tabi'in ataupun para ulama selepas mereka. Ini pandangan pertama. Kata Imam Nawawi, pandangan kedua, manakala sebahagian ulama berpendapat ucapan radhiyallahu anhu hanya khusus untuk para sahabat. Ini pandangan yang kedua. Bahawa pandangan yang kedua, pada waktu itu ucapan radhiyallahu anhu hanya khusus untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah pandangan yang kedua. Wa amma ma qalahu ba'dul ulama, inna qawlahu radhiyallahu anhu makhsusun bis sahabah wa yuqalu fi ghairihim rahimahullahu faqat falaysa kama qala wa la yuwafiqu alaih. Maka kata Imam Nawawi, manakala bila sebahagian ulama berpendapat ucapan radhiyallahu anhu hanya khusus untuk para sahabat, selain daripada para sahabat hanya dibolehkan ucapan rahimahullah, maka ini pandangan kedua. Lalu mana satu yang Imam Nawawi pilih? Adakah pandangan pertama yang umum radhiyallahu anhu dengan rahimahullah boleh diguna untuk sesiapa yang bukan sahabat pun boleh dipanggil radhiyallahu anhu, yang sahabat pun boleh dipanggil rahimahullah? Maka bagaimana? Kata Imam Nawawi, beliau memilih pandangan pertama. Maka pendapat itu salah dan tidak dapat disepakati. Kata Imam Nawawi, dia tak pilih pendapat yang kedua ini. Dia pilih pendapat yang pertama, kata Imam Nawawi. Yang benar adalah pendapat kebanyakan ulama bahawa ucapan itu adalah sunat. Ia ini sunat. Maka para sahabat pun boleh dipanggil dengan rahimahullah. Kemudian yang bukan sahabat pun boleh dipanggil radhiyallahu anhu. Boleh ditukar. Maka pendapat Imam Nawawi adalah yang pertama itu lebih kuat berbanding pendapat yang mengkhususkan radhiyallahu anhu hanya untuk sahabat sahaja. Kata Imam Nawawi, dalil-dalilnya sangat banyak. Apabila yang disebutkan adalah anak lelaki kepada sahabat, maka hendaklah diucapkan seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Doakan kedua-duanya, kena guna anhuma. Kalaulah anak lelaki kepada para sahabat dan dia juga sahabat, contohnya Abdullah bin Umar, dia sahabat, Abdullah bin Umar bin Khattab pun sahabat, maka doakanlah kedua-duanya, kata Imam Nawawi, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Maka doakan untuk kedua-duanya, seperti Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Okey. Begitu juga Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far,
Usamah bin Zaid dan lain-lain supaya menyertakan dalam doa dia bersama dengan ayahnya sekaligus. Gunakanlah radhiyallahu anhuma. Anhuma maksudnya dua. Kalaulah pada waktu itu ramai sahabat, maka radhiyallahu anhum. Gunakanlah plural. Kalaulah pada waktu itu muannas, maka kalaulah sahabiah yang perempuan, radhiyallahu anha. Kalaulah pada waktu itu dua orang sahabiah perempuan, sama juga radhiyallahu anhuma. Dan kalaulah pada waktu itu banyak sahabiah-sahabiah yang perempuan, radhiyallahu anhunna. Fasal doa Sayyidina Luqman dan Sayyidah Maryam alaihimas salatu wassalam. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fasal fa in qila idza dzukira Luqmanu wa Maryam hal yusalli alaihima kal anbiya am yataraddi kas sahabati wal awliya am yaqulu alaihimas salam faqat. Maka berkenaan tentang Luqman, adakah dia nabi? Maka boleh selawat dan salam. Begitu juga Maryam. Ataupun mereka berdua ini bukan nabi, maka sekadar sebut radhiyallahu anhu seperti pada sahabat. Maka apakah hukum dia berkenaan tentang Maryam dan juga pada waktu itu Luqman? Kata Imam Nawawi, apabila disebutkan tentang Luqman dan juga Maryam, maka pilihan yang pertama, Imam Nawawi bawakan pada waktu itu pertanyaan. Maka apakah diucapkan selawat untuk mereka? Alaihi salatu wassalam. Selayaknya seperti pada Nabi, atau hanya diucapkan taraddi radhiyallahu anhu untuk Luqman, radhiyallahu anha untuk Maryam, seperti mana yang dibuat kepada para sahabat dan para wali. Ataupun yang ketiga, diucapkan sekadar alaihimas salam, digunakan perkataan salam sahaja tanpa selawat. Sebab kita dah belajar daripada awal bab, selain daripada para nabi, maka pada waktu itu tidak digalakkan untuk digunakan perkataan selawat. Hanya untuk nabi dan juga para malaikat yang mana digalak dan disunatkan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fal jawab, maka jawapannya adalah annal jamahira minal ulama'i ala annahuma laysa nabiyyain wa qad syadza man qala nabiyyan wal iltifat ilaih wala ta'rij alaih wa qad awdahtu dhalika fi kitab tahdhibil asma'i wal lughat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jawapannya adalah seperti berikut. Majoriti, kebanyakan para ulama berpendapat bahawa Luqman dan juga Maryam bukanlah Nabi. Majoriti para ulama. Bila disebut majoriti, maksudnya pada waktu itu ada pandangan mengatakan Maryam pun Nabi, ada pandangan mengatakan Luqman pun adalah Nabi. Sebab itu kata Imam Nawawi, wa qad syadza, dan adalah pendapat terpencil. Syadza maksudnya pendapat terpencil. Di sini diterjemahkan sebagai tidak benar. Kita gariskan pada waktu itu terjemah tidak benar, kita tuliskan bawahnya pendapat terpencil. Syadza datangnya pada waktu dipanggil sebagai syadz ataupun syuzuz, pendapat terpencil. Maka kata Imam Nawawi, dan adalah pendapat terpencil daripada sebahagian kecil para ulama yang pada waktu itu mereka mengatakan bahawa keduanya adalah Nabi, iaitu Maryam adalah Nabi, Luqman adalah Nabi. Maka ini adalah pendapat sebahagian para ulama yang terpencil. Lalu kata Imam Nawawi, pendapat yang terpencil ini tidak perlu diambil kira dan ianya tidak perlu diberikan perhatian, sebab yang cakap itu adalah seorang dua ulama sahaja. Kata Imam Nawawi, perkara ini aku sudah jelaskan. Ini sudah dijelaskan. Imam Nawawi sendiri jelaskan dalam satu kitab beliau yang lain yang bernama Tahdzibul Asma' wal Lughat. Maka kata Imam Nawawi, apabila kita telah jelas bahawa Maryam dan juga Luqman bukan Nabi, walaupun ada pendapat terpencil mengatakan mereka Nabi, maka sebahagian ulama mengungkapkan perkataan seperti berikut. Walaupun mereka bukan Nabi, tapi macam mana nak panggil mereka? Adakah dengan radhiyallahu ataupun tetap dengan selawat dan salam? Maka kata para ulama, Luqmanu
au Maryam sallallahu alal anbiya wa alaihi au alaiha wasallam. Maka disebutkan begitu. Maka ketika mana kita nak sebut tentang Luqman dan juga Maryam, kita dah belajar hukum dia semalam bahawa tidak digalakkan pada waktu itu, bahkan hukumnya adalah makruh tanzihi untuk mengucapkan selawat dan salam ke atas ke atas yang bukan nabi. Tetapi kita nak selawat untuk mereka. Sebab itu para ulama ajar untuk kita selawat ke atas Luqman dan Maryam beserta para nabi yang lain. Maka bagaimana? Lalu dia akan jadi begini. Kita ambil Luqman dulu, dan pada waktu itu Maryam kita tak baca. Maka kita akan kata bagaimana? Luqman sallallahu alal anbiya wa alaihi wasallam. Dia akan jadi begitu. Lalu kalaulah untuk Luqman, perkataan Maryam tu kita tak baca, dengan perkataan au wa alaiha kita tak baca, kerana itu sekadar terjemah. Lalu macam mana kita nak sebut Luqman? Sama-sama sahabat ikut. Luqman sallallahu alal anbiya wa alaihi wasallam. Lalu kita selawat kepada Luqman bersama dengan para nabi. Lalu kalaulah bersama dengan para nabi, maka tak ada masalah, sebab dikira sebagai ikutan dan juga kebersamaan dan tabi'. Lalu apa terjemahan dia akan jadi? Lalu kalaulah pada waktu itu tiba pada Luqman, maka para ulama akan menyebut selawat seperti berikut. Luqman sallallahu alal anbiya, semoga Allah melimpahkan selawat kepada para nabi. Lalu selawat itu ditujukan pada nabi. Wa alaihi, dan kepadanya, iaitu kepada Luqman. Wasallam, dan Allah limpahkan salam kesejahteraan. Kalau Maryam pula bagaimana? Maka kita ambil Maryam. Perkataan au itu tak perlu, kerana au itu terjemahannya atau. Maryam sama juga. Maryam sallallahu alal anbiya wa alaiha wasallam. Maryam, nama Maryam, sallallahu alal anbiya, semoga Allah melimpahkan selawat ke atas para nabi. Lalu selawatnya untuk para nabi. Maryam itu adalah ikutan, dibawa bersama. Wa alaiha, dan juga ke atas Maryam. Wasallam, dan juga kesejahteraan. Maka ini yang diajar oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nawawi, ini kerana Allah telah meninggikan darjat mereka berdua dalam Al-Quran. Allah sebut nama Maryam dalam Al-Quran. Allah sebut nama Luqman dalam Al-Quran. Berbanding orang yang mendapat ucapan radhiyallahu anhu seperti para sahabat dan para tabi'in. Kata Imam Nawawi, pada khidmat saya, pendapat ini boleh digunakan. Namun yang lebih benar adalah ucapan radhiyallahu anhu untuk Sayyidina Luqman dan radhiyallahu anha untuk Maryam, kata Imam Nawawi. Kerana ia untuk orang-orang yang darjatnya di bawah para nabi, dan mereka ini memang para ulama sepakat bukan nabi. Dalam kitab Al-Irsyad, Imamul Haramain mengambil menukilkan, mengutip terjemah yang tidak sesuai daripada naqala. Maksudnya menukilkan, meriwayatkan. Lalu mengutip ni tak tepat terjemahnya. Menukilkan, lalu terjemahkan kepada menukilkan. Menukilkan kesepakatan para ulama bahawa Maryam bukan nabi. Bukan nabi. Namun tidak mengapa jika diucapkan alaihi salam atau alaihas salam. Ini pendapat Imamul Haramain dalam kitab Al-Irsyad yang Imam Nawawi nukilkan di sini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita dah selesai dah bab kitab yang keempat, iaitu kitab tentang selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan masuk pada kitab yang kelima, zikir dan doa bagi urusan-urusan yang khusus yang tertentu. Ini kita akan belajar doa istikharah, doa ketika ditimpa kesusahan dan penyakit. Maka mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah pertemuan ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat
sahabat yang bersama, sama-samalah kita doakan untuk setiap daripada kita yang Allah uji, sama ada kita ataupun ahli keluarga kita dengan wabak ini ataupun dengan penyakit. Saya pun tadi lewat kerana salah seorang daripada teman seperguruan saya baru meninggal dunia jam 12 tadi, lalu saya baru dimaklumkan, lalu sebab itu kita mula sedikit lewat tadi. Dan juga saya pasti daripada kalangan sahabat-sahabat pun pasti ada yang diuji. Moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan pengampunan kepada mereka yang telah pergi mendahului kita. Allah anugerahkan kesembuhan untuk yang sakit daripada kita dan ahli keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita jumpa jam 9 malam nanti insya-Allah di dalam program Santai Sirah di Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.